Oleh sebab itu, mereka ada one world leader, one world government, one world region, one world currency. Apa yang berlaku di Semenanjung Arab ialah perancangan pada New Order untuk menjadikan Jerusalem sebagai tempat pemerintahan baru menggantikan mereka, tuan-tuan. Dan inilah berlaku apa yang berlaku. Apa yang berlaku di Ukraine, apa yang berlaku di negara Arab, semuanya telah dijajah oleh New World Order. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Tuan Imam, Tuan Nazir, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian. Pada pagi ini marilah kita lihat tentang ancaman sekularisme, pluralisme dan liberalisme ke atas umat Islam hari ini. Kita mulakan dengan ayat surah Al-An'am. A'udzu minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, korbanku, ibadahku, hidupku dan matiku ialah untuk Allah semata-mata, Tuhan sekalian alam. Tidak ada syirik kepadanya. Dan demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama tunduk patuh padamu ya Allah. Inilah matlamat kehidupan kita, ialah sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat ini ialah seluruh kehidupan. Ibadah, korban, hidup dan mati tidak pernah dipisahkan. Semuanya untuk Allah SWT. Tidak ada perbuatan yang terkeluar daripada dimensi ini. Setiap dilakukan akan mendapat pahala ataupun sebaliknya. Man jabil hasanati falahu amsyarha. Siapa yang buat kebaikan dapat 10 ganjaran. Wa man jabil sayyi'ati fala jazaa illa mislaha. Siapa yang buat keburukan tidak dibalas kecuali setimpal dengannya. Tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Tidak ada pemisahan antara kehidupan harian dengan kehidupan ibadah beragama, dan itulah yang menjadi asas kepada kehidupan Islam. Tetapi kita dilanda oleh pahaman-pahaman yang bercanggah dengan konsep yang kita baca tadi. Dan konsep ada ancaman inilah pahaman sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Walaupun maksudnya lah sangat luas, kita tumpukan konsep ini ke dalam konteks ibadah dan juga dalam konteks kita umat Islam. Mula-mula sekali kita lihat sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan. Politik dan agama dipisahkan. Ini bermula daripada ajaran Kristian. Sebagaimana ini disebut dalam kitab mereka katakan, give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Dan serahkan urusan dunia kepada raja, serahkan urusan agama kepada Tuhan. Itulah yang menjadi asas kepada sekularisme yang bermula di barat. Sedangkan Islam tidak pernah memisahkan antara kedua ini. Dan lebih malang lagi, pahaman yang dibawa oleh Machiavelli, yang kita sebut sebagai Machiavellism, yang mengatakan bahawa the end justify the mean. Matlamat menghalalkan cara. Apabila kita sudah ada matlamat, maka cara dilakukan dengan segala apa sekalipun. Tidak ada value, sistem nilai yang dikaitkan agama. Lakukan apa saja untuk mendapatkan matlamat. Dan itulah sebahagian daripada pahaman sekularisme yang melanda seluruh dunia dan dia masuk ke dalam umat Islam. Bagaimanakah pahaman ini masuk ke dalam umat Islam? Kita kembali kepada kisah pada tahun 1994 apabila kerajaan Islam terakhir telah dijatuhkan oleh Pakatan Tentera Azab Moden. Dalam peperangan dunia pertama, kita lihat bagaimanakah Tentera Azab Moden berpakat untuk menjatuhkan kerajaan Islam terakhir, Kerajaan Osmaniyah, barangkali yang kita bincang dalam kuliah yang lalu. Maka bermulalah 3 Mac 1994, sekularisme diperkenalkan di Turki buat pertama kali. Di kalangan Islam, pertama kali diperkenalkan sekularisme yang diasaskan dalam masyarakat Barat, diperkenalkan ke dalam masyarakat Islam. Di sinilah mulanya pemisahan antara pemerintahan dan apa yang dilakukan dengan masjid dan agama. Ini dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk yang terkenal dengan bapa Turki moden, yang menghapuskan sistem khalifah
dan telah menjadikan sekularisme sebagai asas penbadan negara Turki yang pertama. Ini contoh pertama sekularisme dimasukkan ke dalam umat Islam. Tidak pernah ada sebelum ini. Apa yang diperjuangkan oleh mereka ialah secara mudahnya aslun kalimah ladin fi siyasah. Tidak ada agama dengan politik. Politik tidak boleh dicampur dengan agama. Agama tidak boleh dicampur dengan politik. Itulah pahaman sesat yang dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk. Umat Islam tidak pernah memisahkan. Seluruh kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh apa yang kita lakukan untuk Allah SWT tidak dapat dipisahkan. Tidak ada konsep masjid di luar masjid. Islam hanya dipraktis dalam masjid. Di luar tidak. Inilah kemudian dibawa ke negara kita. Dalam masjid kita menjadi orang yang beragama. Di luar segala sistem kita jauh daripada sistem Islam. Dari segi konteks ekonomi kita mengamalkan kapitalisme. Dalam pentadbiran kita mengamalkan sekularisme. Dalam pendidikan kita masih mengamalkan sekularisme. Maka inilah permulaan kalimah ladin fi siyasah. Dan Atatürk ialah ciptaan Barat. Dia bersama dengan Osmaniyah kononnya menjadi panglima perang Osmaniyah. Pada masa yang sama, dia berpakat dengan tentera Ahzab yang dipimpin oleh British, Perancis dan lain-lain. Akhirnya pada tahun 1924, dia diangkat sebagai pemimpin tinggi Turki moden dan sebahagian besar daripada negara Osmaniyah telah dikecilkan sehingga mereka hanyalah diberikan Turki moden hari ini sekarang. Perjanjian untuk memecahkan wilayah Osmaniyah yang luas ditandatangani pada tahun 1923. 1923 ditandatangani dan perjanjian ini akan tamat pada tahun depan. Apakah sebahagian wilayah Greece akan dikembalikan kepada Turki? Apakah sebahagian daripada negara Balkan akan diserah kepada Turki? Kita percaya tidak mungkin akan berlaku. Dan bermulalah bagaimanakah perancangan antara Atatürk dengan tentera Ahzab sehingga Atatürk masih kekal mendapat kawasan Turki yang moden sekarang, hilang sebahagian besar daripada wilayah mereka, dan dunia mengiktiraf Turki sebagai negara yang merdeka. Itulah yang memulakan sistem sekularisme dalam negara Islam. Apa yang dilakukan oleh Atatürk cukup menakutkan. Pertama, dia menjatuhkan sistem khalifah. Khalifah apapun yang berlaku, dialah satu sistem khalifah yang dikawal oleh Majlis Syura. Khalifah bukan bertindak sendirian. Apa yang dilakukan oleh negara dinasihati oleh lembaga syariah yang disebut sebagai Majlis Syura, dan apabila dijatuhkan khalifah, maka Majlis Syura sudah tidak ada lagi. Dalam Majlis Syura, Osmaniyah tidak membuat undang-undang. Mereka membincangkan bagaimana untuk melaksanakan undang-undang. Undang-undang dikeluarkan daripada Al-Quran dan hadis. Dan Majlis Syura hanyalah membincang bagaimana untuk melaksanakan. Berbeza dengan sekularisme, Atatürk perkenalkan parlimen, parlimen membuat undang-undang. Parlimen membuat undang-undang, sedangkan dalam sistem khalifah, undang-undang hanya Allah yang dapat melakukannya. Asy-syari' hanya Allah SWT. Tetapi sekarang, manusia menjadi asy-syari'. Manusia yang membentuk undang-undang dalam parlimen, itulah yang diperkenalkan oleh Atatürk. Kemudian dia dipindah ke negara kita, Malaysia. Malaysia adalah negara kedua yang mengamalkan sistem sekularisme Turki yang diperkenalkan oleh tentera Ahzab moden di Turki. Yang kedua, menghapuskan syariah. Syariah yang dilaksanakan ketika zaman Osmaniyah, ratusan tahun, 600 tahun telah dihapuskan. Sistem faraid juga dihapuskan. Kemudian haji tidak dibenarkan lagi. Dan haji bagi orang Turki hanya baru diperkenalkan kembali selepas dinafikan hak umat Islam Turki untuk pergi ke Mekah sejak tahun 1994, hanya dibenarkan pada akhir-akhir tahun 60-an. Dan azan tidak dibenarkan lagi dalam bahasa Arab, tetapi ditukar dalam bahasa Turki. Hijab tidak wanita tidak dibenarkan hijab lagi. Dan dia menambahkan nama Mustafa kepada namanya asalnya. Dan nama penuhnya lah Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa ditambah kemudian untuk menjadikan dia sebagai Islam. Dia adalah keturunan Yahudi yang sebahagian mengatakan dia adalah kekal Yahudinya. Ada ahli sejarah mengatakan dia adalah Islam. Pada hari kematiannya, mereka berselisih pandangan apakah dia perlu disolat, sebab dia ini mengatakan bahawa apabila saya mati, jangan
ke bumi saya di tempat Islam. Jangan solat saya. Apakah dia Islam ataupun dia kembali kepada agama asalnya, iaitu agama Yahudi. Itu dibincangkan oleh Majlis Syura sehingga sebahagian dari mereka solat mengutamakan Ataturk, sebahagian lagi enggan untuk solat. Dan dia telah melakukan banyak kerosakan pada agama dan dia telah pergi. Tetapi dia meninggalkan Turki sebagai Turki moden hari ini yang jauh daripada sistem Islam, dan dia perkenalkan sekularisme dalam masjid. Mereka beribadah sampai subuh. Di luar mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Tidak ada kena-mengena antara masjid dengan di luar masjid. Pertama kali dalam sejarah negara Islam, apabila sebaik saja Mustafa Kemal Atatürk mengambil alih pemerintahan negara Islam Osmaniyah dan tukar pada sekularisme, maka diperkenalkan pertandingan Ratu Cantik. Cara hidup mesti dibebaskan. Pakaian mesti dibebaskan daripada pakaian Arab, pakaian Turki yang berpakai talbush dan sebagainya, ditukar dengan topi dan sebagainya. Dan buat pertama kali Ratu Cantik diperkenalkan, dan ini Ratu Cantik pertama Turki, sangat cantik. Dan dia telah merubah segala sendi agama satu demi satu sehingga Turki hari ini sangat-sangat sekular. Tuan-tuan yang pernah melawat Turki, di masjid azannya cukup merdu, di luarnya mereka minum arak, kemudian masuk masjid. Masjid biru, Masjid Sultan Ahmad, simbol keagungan Islam. Masjid biru sebab dia dibuat dengan marmer biru yang tidak ada tempat lain. Hanya ada di Ezni, terdapat Turki, dan dibuat sepenuhnya daripada marmer biru yang sangat cantik. Simbol Islam pernah bertapak di sini. Tetapi sekarang kalau kita melawat Turki, tidak jauh daripada masjid ini ada warung yang menjual arak. Mereka minum arak, kemudian masuk masjid, atau masjid-masjid keluar minum arak. Di masjid mereka beribadah, berdoa, menangis, tetapi keluar minum arak. Itu Turki modern. Maksudnya agama dengan kehidupan harian berbeza. Tidak bercampur, dipisahkan. Dan masjid sebagai simbol Islam pernah bertapak. Azan yang sungguh mendayu-dayu. Tapi kehidupan mereka penuh sekularisme. Penuh dengan sekular yang urusan dunia akhirat dilakukan di masjid. Di luar tidak ada kemana dengan agama. Itulah yang kemudian berlaku, tuan-tuan. Jangan heran kalau kita lihat mereka minum arak. Lelaki dan wanita mereka minum arak terbuka. Kita singgah kedai kebab depan masjid Sultan Ahmad. Kita order kebab, rupa-rupanya ada minum arak di situ. Arak dengan makanan biasa tidak dipisahkan. Itu sekular Turki yang telah bertapak dalam negara Turki moden sampai hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati, Turki mencipta arak yang terkenal. Namanya Yeni Raki. Dan ini dibuat daripada anggur Turki yang terbaik. Dan ketika saya melawat Turki 3-4 bulan lepas, guide kita yang sentiasa membawa kita ke tempat-tempat pelancongan ini menawarkan kita ini arak yang terbaik, yang lebih baik daripada arak Eropah. Dia promosi kita siang malam, dan dia sangka orang Malaysia juga bertindak sebagai dia. Dia sangka orang Malaysia juga boleh minum arak kemudian pergi masjid. Dan inilah yang kita pelajari daripada sekular moden, daripada Turki moden, yang telah memisahkan hidup dunia dengan akhirat dan benar-benar sekular. Kemudian British sebagai tentera Azab, komponen tentera Azab, membawa model ini ke Malaysia. Nama asalnya Tanah Melayu, dipanggil oleh British sebagai Malaya, dan kita merdeka. Dalam pembentukan untuk merdekakan negara ini, mereka membentukkan perlembagaan negara kita yang juga diasaskan pada sekularisme Turki. 4-5 orang hakim yang menyusun perlembagaan negara kita untuk membentuk negara Malaysia moden. Mereka lupa masuk Islam sebagai agama resmi negara. Mereka semua masukkan dalam perlembagaan kita peruntukan yang bercanggah antara sama lain. Dan Malaysia dianggap sebagai negara sekular Turki selepas Turki yang kedua. Diperkenalkan oleh British. Kemudian apabila perlembagaan kita telah siap, Hakim Abdul Hamid pada India mengatakan kepada Sultan Melayu, kamu ialah umat Islam. Kenapa kamu tidak masukkan Islam sebagai agama resmi negara? Apa jawab Raja Melayu?
Kami tidak berhajat untuk masukkan Islam sebagai agama resmi negara. Sebab agama di bawah tanggungjawab sultan. Agama di bawah tanggungjawab negeri. Sekiranya diletakkan di bawah persekutuan, apakah tugas kami, kata Raja Melayu. Tetapi kata Hakim Abdul Hamid, kamu umat Islam. Kamu harus masuk Islam sebagai agama persekutuan kamu. Perkara yang paling asas. Selepas perbincangan yang panjang, tuan-tuan, dengan usaha yang dilakukan oleh bukan orang Melayu, dilakukan oleh Hakim Abdul Hamid daripada India, maka dimasukkan clause yang sangat penting, iaitu Islam is the religion of Malaysia. Dan apabila dimasukkan clause ini, dia bercanggah dengan semua pertukaran yang ada dalam perlembagaan kita. Dan tidak dapat dikompromi lagi. Apabila Islam sebagai agama resmi, maka arak dengan automatik terbatal. Tidak ada jual di Malaysia. Judi tidak ada, interest tidak ada, riba tidak ada di Malaysia. Dan tetapi dalam segi ekonomi, kita telah nyatakan kita penganut kapitalisme yang menjadikan interest sebagai asas kepada ekonomi negara. Bagaimanakah untuk kompromi dengan Islam sebagai agama resmi? Bercanggah. Tengku Abdul Rahman ditanya dalam parlimen, bagaimanakah kita untuk sesuaikan Islam sebagai agama resmi negara dan arak yang kita jual, judi yang kita amalkan, dan interest yang kita amalkan dalam sistem ekonomi kita. Tengku terpaksa menjawab seperti berikut. Dengar jawapan Tengku. Dia kata, however, that the whole constitution was framed on the basis that the operation will be a secular state. Dengar baik-baik. Bahawa Islam sebagai negara agama resmi ini tidak bermaksud kita melaksanakan negara ini Islam. Yang dimasukkan dengan Islam sebagai agama resmi ialah apabila ada ramai dalam satu majlis, doa dibaca, doa itu doa Islam. Itu maksudnya Islam is the religion of federation. Tidak lebih daripada itu. Tuan-tuan, saya ingin tegaskan, kata Tengku kemudian, this will no way affect the present position of the federation as a secular state. Dengar tuan-tuan, negara kita bukan negara Islam, negara kita negara sekular sebagaimana Turki. Kita mengambil model ini daripada Turki. Dan sampai hari ini, kita masih mengekalkan status kita sebagai sekular. Kita bukan Islam. Kalau kita Islam, tidak ada riba. Kalau kita Islam, tidak ada judi. Kalau kita Islam, tidak ada interest. Maka setiap transaction, tuan pinjam dengan kerajaan beli rumah 200,000, bayar 200,000, tidak lebih. Apabila Islam, kita mesti tidak ada riba. Tapi kita ada riba. Bagaimana untuk kompromi dengan Islam? Maka ditafsirkan oleh Tengku bahawa kita kekal negara sekular. Ditanya kepada penggantinya, Tuan Abdul Razak, kita negara sekular, Tuan kata. Ditanya kepada penggantinya, Tun Hussein On, kami kata negara ini sekular, jangan tanya lagi, kata Tun Hussein On. Kamu nak berapa kali saya jawab, negara kita bukan negara Islam. Kita negara sekular. Kamu boleh masuk masjid dengan tenang, boleh beribadat. Di luar bukan urusan kamu. Di luar adalah urusan negara. Negara membuat undang-undang dalam parlimen. Undang-undang bukan Allah yang ciptakan, tetapi manusia boleh ciptakan undang-undang dalam parlimen. Itulah yang diambil model Turki. Tuan-tuan, dalam Islam, asyari' yang mutlak ialah Allah SWT. Dan umat Islam hanyalah melaksanakan hukum ini dalam bentuk yang sesuai dengan keadaan. Tetapi Majlis Syura ialah untuk melaksanakan hukum Allah, bukan untuk cipta undang-undang baru. Inilah sekularisme yang bertahta negara kita. Tuan-tuan, kita juga kalau di Turki ada masjid biru, kita juga ada masjid negara yang indah. Tetapi di luarnya kita lihat, dalam masjidnya kita laksanakan Islam, kita solat, kita puasa, dan kita adakan aktiviti Islam dengan indah. Pada musim puasa kita bersama-sama berbuka puasa di sini. Di luar sana tidak jauhnya berbagai-bagai maksiat berlaku. Kita bukan negara Islam. Di luarnya segala maksiat dengan judinya. Dan kita ada rumah judi yang terbesar. Kita ada kasino di Genting Highland. Di Kuala Lumpur kita penuh dengan apa yang bersumber daripada perkara yang bercanggah dengan Islam. Sebab kita negara sekular. Kalau kita negara Islam, semuanya terbatal. Tuan pinjam 1,000, bayar 1,000, tidak boleh lebih. Itu Islam. Kalau tuan bayar lebih, itu maksudnya kita bukan negara Islam. Biar jelas di sini dulu. Dan sekular ialah pahaman kita. Dan kita ingin bertemu Allah. Islam agamaku. Ma Rabbuk. Siapakah Tuhan kamu? Jawapannya mudah. Allah Rabbi.
Tetapi apakah benda yang tersebut apabila kita mengeluarkan sistem Allah dalam peradaban kita? Apakah kita boleh menjawab soalan pertama yang ditanya dalam kubur kita, Ma Rabbuka? Man Rabbuka? Siapakah Tuhan kamu? Allah Rabbi. Memang itu dijawab oleh setiap pelajar yang belajar di sekolah rendah lagi. Tetapi apabila kita lihat sistem pendidikan kita, sistem ekonomi kita, pentadbiran kita, politik kita jauh menyimpang daripada sistem Allah. Dan bolehkah kita jawab Allah Rabbi? Saya tak boleh. Inilah tuan-tuan, marilah kita fikir di dalam. Apabila kita duduk di masjid, kita merasakan kita sudah hampir dengan syurga. Tetapi di luar sana, jauh sama sekali. Mari kita lihat. Ini ialah iklan tahun 60-an. Ketika saya di sekolah rendah, kita lihat di tepi jalan ada iklan Guinness Stout. Guinness Stout is good for you. Kadang-kadang tulis, Guinness Stout baik untuk anda di tepi jalan. Kita bukan negara Islam. Minum arak berlaku dalam semua majlis. Di parlimen kita ada arak. Hanyalah dihapuskan pada tahun 1974. Daripada tahun kita merdeka 1957 sampai 1974, di parlimen ada arak. Dia ada satu corner yang siapa lepas mesyuarat pergi minum arak di situ. Dan apabila ada ahli-ahli parlimen yang baik-baik mencadangkan pada Tun Abdul Razak, cukuplah kita negara umat Islam. Kita batalkan arak yang ada parlimen. Dan Tun Abdul Razak mendengar pandangan ini dan dibatalkan sampai hari ini. Dalam majlis tentera kita masih minum arak. Saya pergi ke mes tentera, tuan-tuan, maaf saya. Pada tahun 1982, pegawai minum arak beramai-ramai. Saya masuk sebab kawan saya ajak saya masuk untuk tengok suasana di sana. Saya tengok dalam mes tentera masih minum arak tahun 1942. Semua minum arak. Pegawai tinggi tentera. Maafkan saya, tuan-tuan. Kita negara sekular. Kalau kita Islam tak boleh. Dan pegawai besar, pegawai tinggi tentera kita mengatakan, yang paling awal dihapuskan arak ialah dalam tentera laut. Sebab panglimanya sangat komited dengan Islam, katanya. Saya diberitahu demikian. Kita negara sekular. Kita ada bank Islam. Kita ada Citibank. Bank Islam menggunakan muamalah dengan tuan-tuan. Citibank menggunakan interest dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pilih yang kiri atau kanan. Kita negara bebas. Kalau kita Islam, tidak ada yang berdasarkan kredit kad, yang berdasarkan interest. Semuanya muamalah. Dan itulah negara kita. Jangan lupa kita ada kasino terbesar Asia Tenggara. Dan ini dibina oleh kerajaan, tuan-tuan. Tanah ini diputuskan oleh parlimen. Parlimen yang membuka dan diserahkan kepada dua individu. Tanah yang beratus hektar ini diberikan percuma untuk meningkatkan ekonomi negara. Dan kita negara sekular. Sekiranya kita negara Islam, ini tidak boleh lakukan. Dan kita hidup dalam penuh sekular. Dan kita mengharapkan syurga. Tuan-tuan yang hormati. Kita tinggal sekularisme. Kita lihat liberalisme. Asalnya diperkenalkan dalam ekonomi. Adam Smith, tuan-tuan yang belajar ekonomi, Thomas Paine dan lain-lain perkenalkan liberalisme dalam ekonomi. Dan apabila dimasukkan dalam konteks agama, dia lebih mencabar, tuan-tuan. Secara mudah, dalam konteks kita agama Islam, liberalisme maksudnya memahami teks Al-Quran melalui akal masing-masing. Tidak ada yang definit, tidak ada tradisi tafsiran yang diberikan oleh para ulama kita, ditinggalkan dan kita tafsir Islam berdasarkan kepada keperluan semasa. Berdasarkan akal manusia dan terkenal di Indonesia. Pelopornya adalah Nurkhalis Majid. Ialah tokoh liberal, Islam liberal di Indonesia. Kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan kita jauh lebih baik dalam konteks liberalisme. Sebab di Indonesia hampir seluruh sistem hidup mereka diasaskan pada liberalisme. Seorang pemuda Islam boleh berkahwin dengan seorang puteri Hindu dan sebagainya. Sebab mereka mengamalkan amalan ini dalam kehidupan mereka. Dan juaranya adalah Nurkhalis Majid, tuan-tuan kenal. Dan tuan-tuan boleh baca buku yang ditulis oleh Pripin ini. Tokoh-tokoh penting di Indonesia. 50 orang tokoh Islam liberal yang kita anggap ulama besar Indonesia. Tidak berselindung lagi. Tuan-tuan boleh lihat satu persatu yang kita rujuk di Malaysia ini. Yang pelan-pelan kita rujuk.
rupanya kita telah merujuk jaringan Islam liberal yang sangat bahaya. Dalam konteks ini kita lihat, apakah moto mereka? Moto mereka jaringan Islam liberal seperti berikut. Dengan nama Allah, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan semua agama. Mereka meletakkan agama sama saja, matlamat ialah untuk kebenaran. Mereka meletakkan agamalah sama. Tujuan agamalah untuk kebaikan. Ini telah disebarkan dalam masyarakat kita juga. Dan ini akan berubah kepada pluralism yang melihat agamalah satu entiti yang sama. Walaupun berbagai-bagai jenis agama, tapi matlamat ialah satu, kata mereka. Dan ini telah naik satu lagi ke pluralism. Kita lihat dalam negara kita, sama ada kita sedar atau tidak, perjuangan mereka sedang berlaku dan telah berlaku. Dengan berbagai-bagai nama, jaringan liberalism, dengan berbagai-bagai tuntutan mereka terhadap autoriti. Umpamanya mereka mengatakan khalwat harus kita tidak lagi kita jadikan khalwat sebagai sekalahan. Sebab itulah kebebasan. Mereka menjadi kebebasan untuk menghalalkan khalwat. Sebab itulah urusan pribadi. Dan ustaz liberal pula membaca ayat Quran. Wala tajassasu wala yadda' ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mencari kesalahan orang lain. Jangan kamu jadi spy kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Dan dia justifikan supaya kita tidak ganggu orang khalwat. Tetapi mereka lupa bahawa Allah juga mengatakan bahawa kita mesti mencegah yang mungkar dan menegakkan yang ma'ruf. Ayat Al-Quran tidak boleh baca satu ayat, tetapi dalam konteks keseluruhannya. Dan oleh sebab itu, mereka ingin khalwat dibatalkan. Perjuangan mereka sedang berlaku sekarang. Mereka mengatakan juga minum keras, bagaimana Turki, kenapakah kita haramkan? Dan syariah dan hudud harus dipadamkan. Sebab dia bercanggah, sebab kita negara yang berbilang bangsa. Hukum faraid sebagaimana ia berlaku di Turki, mereka mengatakan hak lelaki sama. Gaji guru lelaki, guru wanita sama. Oleh sebab itu faraidnya sama. Murtad ialah hak kebebasan. Mereka lupa bahawa dalam undang-undang tentera pun untuk masuk tentera bebas. Tak ada siapa paksaan untuk masuk tentera. Tetapi bila masuk tentera, lari medan peperangan, maksudnya lah mati. Dan murtad juga, sebelum dia murtad, dia adalah Muslim. Apabila dia Muslim, tidak boleh keluar daripada Muslim. Oleh sebab itu, hukum murtad mereka ingin hapuskan supaya membebaskan orang untuk masuk agama dan murtad. Bebas berpakaian. LGBT mereka sedang perjuangkan, tuan-tuan. Masa yang sangat kondusif untuk mereka perkembangan LGBT. Dan kita lihat bagaimanakah mereka telah menjadikan negara kita dengan LGBT-nya. Kita dengar ada dalam video yang mereka telah mengadakan demonstrasi di Kuala Lumpur beberapa ketika yang lalu. Mereka mengatakan hidup LGBT. Hidup LGBT. Subhanallah. Mereka ingin menjadikan negara ini bukan sekali lagi negara liberal. Inilah yang sedang berlaku seluruh dunia. Solat Jumaat, ada seorang yang mencadangkan pindah ke hari Sabtu, mengganggu lalu lintas dan tukar hari solat Jumaat ke hari Sabtu. Ini ultimate, tuan-tuan. The ultimate, the last straw. Only the last straw can break the camel's bone. Ini dia the last straw. Dan tuan-tuan masih tenang di masjid. Perjuangan kita bukan di masjid, di luar masjid. Dosa urusan pribadi yang diajak oleh golongan liberal ini yang sedang bertahta negara kita. Mereka perjuangkan LGBTQAI. Yang kita kenal ialah LGBT. Sekarang mereka ada 3 lagi tambah. Mereka ingin menjadikan manusia sebagai hewan. Bebas segala-galanya. Tidak terikat dengan agama. Dan inilah liberal yang liberal-liberalnya. Kita lihat sebagai contoh yang suara liberal ini yang berlaku di Indonesia. Namanya Ulil Absar Abdullah namanya. Cantik. Dia kata sekali lagi saya ulang. Jika benar Tuhan mengazab Sodom kerana LGBT, kenapa dia tidak mengazab negara Amerika sekarang, Eropah sekarang yang melakukan LGBT? Dia tanya Allah. Dia cabar Allah. Kalau benarlah Allah yang menghancurkan golongan kaum Nabi Lut kerana LGBT, kenapa Allah tidak hancurkan kaum yang sedang melakukan LGBT sekarang? Dan mereka mengatakan, mereka keluarkan teori sekarang
Yang berlaku pada kaum Nabi Lut itu bukan azab Allah, tetapi gempa bumi. Mereka mengatakan itu gempa bumi, tak ada kena-mengena dengan Allah. Itu yang dibawa oleh golongan liberalism. Dan tuan-tuan, ini profesor, namanya Profesor Siti Musdah. Profesor Syariah di Universiti UIN, Universiti Islam Negeri Jakarta. Dia kata kalau kita nak lakukan seks, suka sama suka, apa salahnya? Tuan-tuan, ini Profesor Syariah. Ini contoh liberalism. Mentafsir Al-Quran yang jelas. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jadah. Jelas Al-Quran. Dan dia masih lagi tafsirkan dengan akalnya. Ini contoh liberal yang sedang berlaku melanda di Indonesia. Dan dia sedang melanda intelektual kita, negara kita. Dalam konteks ini kita lihat di Arab Saudi juga tidak kecuali. Apabila LGBT telah masuk ke negara Arab Saudi. Walaupun tidak dilakukan oleh orang Arab sendiri, tetapi dipromosikan oleh yang datang membawa bencana ini ke Arab Saudi melalui promosi mereka, melalui hiburan dan sebagainya. Maka ditanya kepada ketua hakim dan namanya Dr. Salman Al-Khodah. Dia kata kita tidak boleh menghukum orang yang terlibat dengan LGBT, dengan homoseksual. Sebab Allah hajalah yang berhak menghukumnya. Subhanallah. Inilah jawapan ulama besar Arab Saudi sekarang. Yang telah mula masuk liberalism. Liberal menjadikan Saudi sebagai negara liberal, tuan-tuan. Bila saya mengatakan demikian, ada kumpulan-kumpulan sahabat kita attack saya yang mengatakan Mekah dan Madinah lah model Islam. Saya kata telah dimasuk oleh unsur liberal. Saya bagi satu contoh yang banyak. Mereka tidak sanggup untuk mendengar perkara yang buruk terhadap negara yang mereka cintai. Tuan-tuan yang saya hormati, dasar liberal yang dilakukan oleh dasar 2030 Saudi cukup menakutkan. Wanita dibebaskan. Yang selama ini ketika sejak zaman Rasulullah, wanita ada tempat yang tersedia dalam masyarakat. Dan sekarang dibebaskan. Pergaulan antara muhsan dengan bukan muhsan dibebaskan, dibenarkan. Bahkan wajah wanita Arab dibuka buat pertama kalinya. Ini gambar yang dirakamkan oleh majalah asing dan mereka datang ke Saudi. Mereka minta supaya dibuka jilbab mereka. Dirakamkan buat pertama kali, disiarkan dalam majalah yang terkenal di Amerika. Untuk menunjukkan bahawa Arab Saudi sedang menuju ke negara liberal. Yang mempromosikan pelacuran Arab Saudi, mereka buka pakaian mereka sebagai kita lihat di sini. Memperagakan pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang Eropah. Sebab Arab Saudi juga harus menjadi negara maju sebagaimana negara Eropah. Dan kita harus biasakan antara wanita dengan anjing. Yang barangkali memang benar ada pandangan ikhtilaf dalam hukum anjing, tetapi mereka sengaja untuk mempromosikan anjing dengan wanita. Wanita dengan anjing, ada restoran-restoran yang mempamerkan mereka. Dia telah menjala ke negara kita. Satu ketika dulu ada berkenalan dengan anjing atau menyentuh anjing untuk gadis-gadis kita. Datang daripada pohon yang sama. Diperkenankan di Al-Ula. Al-Ula ialah tempat, sebagaimana kita sebut dalam kuliah lalu barangkali. Tempat kemusnahan kaum Nabi Soleh. Kaum Samud yang Allah musnahkan di Madain Soleh. Disitulah mereka adakan pesta tersebut. Seolah-olah untuk mempersendakan agama. Tuan-tuan, di bawah dasar 2030, Arab Saudi telah membenarkan bikini dipakai oleh wanita Saudi. Gambar-gambar yang tak sanggup kita tunjukkan berlaku di Jeddah. Kalau tuan-tuan balik umrah daripada Mekah menuju ke airport di Jeddah, singgah di Masjid Terapung, jangan terperanjat sekiranya dapat melihat pemandangan ini. Dan sekarang untuk mempersendakan agama, mereka jual di gedung depan Masjidil Haram pakaian bikini, pakaian yang seksi ini, walaupun tidak tuanya, mereka pamerkan di depan Masjidil Haram. Apakah maksudnya? Kawan saya yang baru balik haji lepas menceritakan depan Masjidil Haram telah ada berbagai-bagai perkara yang tidak pernah ada sebelum ini. Ada betul arak, tetapi mereka kata zero alkohol. Alkohol yang tanpa alkohol. Apa maksudnya apabila dipamerkan depan Masjidil Haram? Maksudnya Arab Saudi bakal menjadi liberal. Cukup menakutkan tuan, jantung hati Islam, Mekah, Madinah.
satu-satunya tempat yang terakhir pertahanan manusia, umat Islam, telah dicemari oleh liberal, oleh kumpulan liberalism. Dan ada elan seperti ini, arak diperkenalkan, sebagaimana Turki telah perkenalkan arak. Walaupun tidak bebas, ada tempat-tempat tertentu. Dan saya menemui satu page yang menunjukkan untuk minum arak di Arab Saudi ada senarainya. Dan inilah satu elan. Barangkali gambar dia superimpose. Tetapi untuk menggambarkan sesuatu, Arab Saudi bukan soal yang lama. Arak telah mula dibenarkan walaupun tidak terbuka. Hiburan telah bebas. Mereka merayakan hari kebangsaan mereka pada setiap September dengan segala hiburan yang tak pernah berlaku negara Rasulullah ini. Mereka mengharamkan sambutan hari Maulud. Mereka mengharamkan sambutan hari Isra Mi'raj. Tetapi mereka membenarkan untuk menyambut hari Al-Watan, hari kebangsaan mereka. Satu perkara yang sangat mendukacitakan. Thank you, Riyadh. Dan mereka bawa penyanyi-penyanyi profesional antarabangsa. Dan pertama kali kita lihat masyarakat, pemuda-pemudi mereka bercampur aduk ke arah negara liberal. Dan Arab Saudi ialah simbol jantung hati umat Islam di situ. Mekah, Madinah berada di situ. Dan sekarang di luar Masjidil Haram dan Madinah, walaupun tidak di kota tersebut, tetapi di luar sana telah ada di Riyadh, di Jeddah, di Al-Ula, telah ada pesta-pesta yang sangat luar biasa ini. Mereka ingin semaju apa yang ada di Eropah. Dan bola sepak yang bakal diadakan di Badanium pada tahun 2030, mereka mencadangkan supaya selepas Qatar dibawa ke Amerika, lepas Amerika dibawa ke Saudi sebagai host tuan rumah kepada Piala Dunia yang akan datang. Tuan-tuan, cukup menakutkan. Kita lihat bagaimanakah pesta liar yang berlaku di Saudi. Dah buat pertama kali, tuan-tuan tahu, tarian tiang. Wanita dengan tarian tiangnya telah diperkenalkan di Saudi, di Riyadh. Cukup menyesakkan dada kita sebab Saudi ke arah menuju negara liberal. Mereka tahu bahawa petroleum akan habis. Dan ekonomi tidak boleh bergantung pada petroleum selama-lamanya. Mereka tukar pada pelancongan. Dan pelancongan mesti ada hiburan. Hiburan mesti ada arak. Dan kalau tidak ada arak, tidak ada wanita, tidak selesai dengan hiburan. Dan mereka perkenalkan apa yang ada di negara kita. Dan apa yang sedang dilakukan oleh mereka sangat menakutkan kita ke arah negara yang liberal. Dan itulah yang sedang berlaku walaupun disembunyikan oleh mereka. Yang ketiga ialah pluralism. Pluralism ialah satu lagi pahaman yang mengatakan semua agama sama. Dan mufti kita telah memberitahu, telah memberikan fatwa, negara kita telah fatwa bahawa liberalism, pluralism, secularism ialah bercanggah dengan Islam sama sekali. Mereka adalah ajaran sesat. Secularism yang kita amalkan adalah ajaran sesat. Kita sangka ajaran sesat ini ada di Felda. Rupa-rupanya sistem kita adalah sistem yang sesat. Dan kita mengharap ke syurga. Tuan-tuannya seperti mufti kita memberikan fatwa bahawa semua ketiga-tiga istilah tadi, pahaman ini adalah bercanggah Islam. Dan kita harus membebaskan diri kita daripada ketiga-tiga. Tetapi kita dilahirkan di dalam sistem ini. Tuan-tuan yang semati. Pluralism ialah luas maksudnya. Kalau dipahami di barat dalam bentuk berbagai-bagai, mereka mengatakan bahawa tidak ada the absolute truth. Yang mereka ada mengatakan ialah relative truth. The absolute truth tidak wujud. Dan dalam konteks ini tidak ada agama yang benar-benar benar. Semua agama sama taraf. Ini adalah ajaran yang paling sesat yang telah disebarkan di dalam kalangan umat Islam. Allah memberikan kata putus. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Inilah kata putus. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Tidak ada kompromi. Bila sampai kepada sempadan agama, tidak ada kompromi lagi. Bahawa ini agama aku, itulah agama kamu. Dan kamu lakukan dalam agama kamu. Tidak boleh diganggu lagi agama kami. Dan kita harus, apabila sempadan agama disentuh, kita tak boleh kompromi lagi. Dan ini dibawa oleh Barat, oleh tokoh-tokoh mereka. Pada mulanya, John Hick, tokoh yang belajar dalam antropologi, dalam sosiologi, kenal tokoh ini. Dan dia perkenalkan tentang tidak ada absolute truth. Dan semua adalah relatif. Oleh sebab itu agama, tidak ada satu yang tepat.
Inilah pahaman yang dibawa oleh pluralism dan semua agama menuju kepada Allah yang sama. Inilah pahaman yang sedang dicanang negara kita juga. Dan buktinya kita ada MCCBCHST. Ia ada Consultative Council. Di Malaysia antara Buddha, Kristian, Hindu, Sikh, Taoism, tuan-tuan, majlis agama ini. Ada semua agama kecuali Islam. Islam tidak boleh bersama. Majlis agama, Islam tidak ada. Sebab memang tidak ada. Kita berbeza. Lakum dinukum waliyadin. Sebab mereka minta supaya kita berdoa bersama-sama. Bila kita dilanda tsunami di kawasan kita, mereka suruh minta supaya sama-sama turun dan berdoa dengan agama masing-masing. Ini ialah pluralism. Tuan-tuan kalau pergi Indonesia, majlis-majlis antarabangsa, majlis-majlis seminar, mereka mulakan dengan ayat seperti ini. Dan kita berdoa dengan cara agama kita masing-masing. Disebut oleh pengerusi, sekarang kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Diberikan masa 1 minit sebelum seminar. Ini pluralism. Kita mengakui agama lain. Dan tuan-tuan, ini pemandangan kita yang dilakukan oleh majlis agama negara kita. Yang mengajak supaya kita berdoa untuk apabila ada bencana negara kita sama-sama berdoa. Semua agama bersatu dan Islam tidak membenarkan. Tapi sayang, ada juga seorang pemuda Islam di sana. Ini dilakukan di barat. Mereka berdoa, apa saja agama mereka, ada yang etis juga berdoa. Dan inilah maksud daripada pluralism yang sedang melanda dunia hari ini. Dan sehubungan ini juga kita lihat Kristian yang selalunya memusuhi Islam. Mengajak Islam supaya kita membentuk satu agama. One world religion. Yang kita bincang pada awal kuliah awal dulu. Apa maksudnya? Maksudnya Kristian telah ditinggalkan oleh penganutnya sendiri. Tumpuan dimasuk ke dalam Islam. Mereka masuk Islam beramai-ramai. Dan untuk menunjukkan bahawa Kristian tidak lagi kekurangan penganutnya, mari kita cantumkan Islam. Supaya kita semakin besar. Itu matlamatnya. Dan mereka telah menjemput, mereka mempromosikan apa yang tidak pernah dipromosikan sebelum ini. Ini paus mereka. Yang mengatakan bahawa homosexual people have the right to be unfriendly. Dan dia mengakui LGBT sebagai asas kepada perpaduan antara Islam dengan Kristian. Tuan-tuan, ini pluralism yang sebenarnya sedang berkembang dan mereka menipu mufti kita. Dan dia siarkan antara paus dengan rektor ataupun ulama Mesir kita. Dan sebenarnya dia minta supaya ulama kita ini membentang satu tajuk yang berkaitan dengan we build the future together or there will be no future. Itulah perkara yang diberikan supaya Syekh Taib kita memberikan ucapan dalam satu seminar. Dia tak tahu pun inilah perangkap untuk membentuk satu one world religion. Saya juga terkeliru. Saya mengatakan mufti kita ini juga terlibat dengan one world. Tidak sebenarnya. Bahawa dia ditipu oleh dunia supaya mengatakan bahawa Islam bersedia untuk bersatu dengan Kristian. Itu maksudnya. Sekarang sangat luas perbincangan mereka. Mereka sangat aktif mengadakan seminar dalam konteks pluralism. Pemuda-pemuda depan saya, hati-hati apabila ada Kuala Lumpur seperti seminar seperti ini. Hidup bertoleransi ataupun dalam bentuk yang sama, tetapi akhirnya menuju pada pluralism. Ini sedang dikembangkan di dalam dunia kita. Dan tidak terkecuali Saudi, tuan-tuan. Ini ialah ketua ulama mereka. Ketua ulama Yahudi Saudi bernama Syekh Ma'ali Syekh Dr. Muhammad bin Isa Al-Karim Al-Nisa. Ketua ulama mereka. Yang juga menganut liberalism. Dan ketika hari haji kita di Padang Arafah, dia diberikan penghormatan untuk membaca khutbah di Padang Arafah. Pada hari mulia, bumi mulia, pada waktu yang sangat mulia. Dan dibantah oleh seluruh ulama dunia. Sebab dia penganut liberal yang tulen di Saudi. Dan dia adalah ulama besar Saudi, tuan-tuan. Saudi telah dicemari oleh liberalism. Sebab dia pernah bersolat. Yahudi menjemputnya melawat masa-masa yang dibunuh oleh Hitler. Dan dia bersama dengan Yahudi telah bersolat jenazah gaib. Solat gaib bagi mereka yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua. Dia mengimami orang Yahudi. Sebab dia mengatakan kita semua adalah satu bangsa yang sama. Daripada Adam dan kita menuju pada Allah yang sama. Dan ini contoh benar-benar liberal. Dia bersolat bersama dengan Yahudi.
apabila dia dicadangkan untuk membaca khutbah di padang Arafah, dan ulama Yahudi Saudi sendiri membantah tokoh ini daripada melaksanakan khutbah, dan saya barangkali bincang sebelum ini apakah kandangan khutbah jadi baca oleh tokoh Isa ini, Maisa ini. Dia juga, Saudi juga telah mencadangkan supaya dibina rumah ibadat selain Islam. Sebab di Abu Dhabi telah dibina kuil Hindu yang pertama. Sedangkan Rasulullah mengisytiharkan tidak ada dua agama di benua Arab. Sekarang mereka telah membantah, melanggar hadis yang mulia tadi. Dan Allah memberikan kekuatan, kekayaan kepada Muhammad bin Zaid An-Nahyan ini sebagai Presiden UAE. Dia telah membentuk, memberikan contoh, membina kuil Hindu yang pertama di UAE, Abu Dhabi. Dan sekarang ingin ditiru oleh Saudi. Saudi ingin kembali kepada jahiliyah. Saudi ingin membina patung Hindu pertama di Riyadh. Ini adalah ultimatum. Ini adalah yang terakhir. Apakah mereka benar-benar membina atau tidak, saya tak pasti. Tetapi berita yang kita terima, mereka sedang mencadang untuk menunjukkan bahawa toleransi Islam. Kita harus bukakan ruang kepada orang Hindu juga berada di Saudi yang bekerja sebagai pekerja di Saudi, maka kita harus bina kuil untuk mereka. Tuan-tuan, sebenarnya Saudi telah membina kuil biru. Di mana? Di Al-Ula. Al-Ula ialah di tepi Madinah Soleh yang Allah telah musnahkan kaum ini. Apakah tujuan patung biru ini diletakkan di Al-Ula? Sebagai simbol, satu masa dulu kaum Nabi Soleh yang menentang Nabi Soleh menyembah berhala ini, dan berhala ini dibina kembali. Ini negara liberal, tuan-tuan. Saudi sedang menuju negara liberal. Dan kita harus pertahankan. Itulah jantung hati Islam. Dan tuan-tuan, ini rupanya apa maksud mereka membina patung yang pernah disembah oleh orang jahiliyah terdahulu, kecuali mereka yang kembali jahiliyah. Tuan-tuan, inilah, dan berita ini mengatakan jahiliyah adat li Saudiyah. Inilah menyebabkan kawan kita yang balik pada Saudi marah pada saya. Saya tunjukkan apa ini, al-jahiliyah adat li Saudiyah. Jahiliyah telah kembali ke Saudi. Mereka marah saya. Tuan-tuan, ini ialah patung Buddha yang dibina di antara jalan Abu Dhabi dengan Dubai. Sebagai simbol toleransi, simbol pluralism. Rupa-rupanya UAE juga penganut pluralism. Mereka untuk tunjukkan dunia bahawa Buddha juga harus kita bina kembali. Walaupun dilarang oleh Rasulullah bahawa tidak boleh berlaku dua agama bercantum di Arab Saudi, di semenanjung Arab. Tidak boleh ada selain pada Islam. Sekarang mereka membina satu persatu. Saudi juga tidak ketinggalan. Berita yang saya terima beberapa bulan lepas, mereka ingin membuat replika Liberty ataupun Statue of Liberty yang ada mereka ini untuk dibina di Jeddah. Untuk menunjukkan bahawa Saudi juga sama seperti Amerika. Sama ada benar-benar dibina atau tidak, saya tak pasti. Tetapi gambar yang ditunjukkan di sini, ada satu patung yang sedang dibina, sama ada di Saudi atau tidak, saya tak pasti. Dan mereka merancang untuk membina Statue of Liberty ini di Jeddah. Sebagai simbol liberalism dan pluralism yang dianuti oleh sebahagian pemimpin mereka hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati, oleh kerana suasana yang kondusif, Arab Saudi telah melahirkan ulama-ulama liberal yang ramai. Sebelum ini kita tidak pernah tahu, tetapi sekarang apabila diberikan ruang untuk munculnya, maka muncullah tokoh-tokoh yang sekular ini. Bukan sekadar sekular, liberal dan pluralism. Antaranya Turki Ahmad. Tuan-tuan dengar betul-betul nama ini. Turki Ahmad. Dia mengatakan bahawa Iza kan kul Turk tuaddi ila Roma. Fa kul adiyan tuaddi ila Allah. Ikhtalafat as-subul wa rabbu wahid. Dia kata apa? Simbol pluralism, dia kata mengatakan banyak jalan untuk menuju ke Rom. Jalan mana yang kita pilih tak penting, yang penting kita sampai ke Rom. Agama banyak, kita pilih agama mana tak penting, semuanya sampai kepada Allah. Ini ialah kalimah syirik yang jelas. Dan namanya lah ulama mereka Turki Ahmad, kena sekarang telah muncul satu persatu. Sekarang telah muncul satu persatu ulama mereka yang
benar-benar sekular, benar-benar liberal, benar-benar plural. Dan 3 tokoh ini yang bersuara sekarang menentang Islam di bumi Rasulullah. Salah seorang daripada mereka menyebut, sekiranya Masjid Al-Aqsa itu menjadi konflik antara Islam dengan Yahudi, kita tukar Masjid Al-Aqsa letak di Taif. Kita bawa Masjid Al-Aqsa letak di Taif dan selesai masalah. Dicadangkan oleh Turki Ahmad, ulama besar Saudi, yang bertukar apabila diberikan ruang untuk mereka muncul sebagai ulama liberal, maka muncul satu persatu. Mereka mencadangkan Masjid Al-Aqsa diletakkan di antara Mekah dengan Taif. Kalau orang Islam nak sangat ke Masjid Al-Aqsa letak di Mekah, kenapa nak letak di Palestin lagi? Supaya tidak ada konflik lagi. Dan serahkan Jerusalem kepada Yahudi, selesai masalah. Kata siapa? Turki Ahmad. Tuan-tuan cari siapa dia Turki Ahmad ini. Ulama besar. Dan sekarang sebagaimana kita sebut dalam kuliah yang awal dulu, telah muncul rumah agama pertama yang membawa mesej Kristian Islam. Sebab Kristian telah diingkar ke Eropah, semuanya menuju pada Islam. Dan tujuan untuk tidak menunjukkan bahawa gereja ini kosong, mereka bina satu gereja baru. Gereja ini untuk Islam dan Kristian. Mereka sebut sebagai Kristian dan dibina di Abu Dhabi. Sekali lagi, Abu Dhabi menjadi tempat perancangan untuk liberalisme dan juga pluralisme di Semenanjung Arab. Dan inilah sedang berlaku. Dan mereka mengatakan Abraham Accord, maksudnya kita adalah agama yang sama di antara Kristian, Yahudi dan Islam, harus kita kembali semula. Sebab jalan pada Allah, boleh banyak jalan, tetapi menuju pada Allah yang sama. Dan inilah ajaran liberal yang sedang berlaku di Semenanjung Arab. Buat pertama kali, mereka merayakan Chanukah. Chanukah ialah perayaan orang Yahudi. Dirayakan di UAE. Buat pertama kali dalam sejarah umat Islam, mereka sama-sama merayakan Hari Raya orang Yahudi. Orang Islam dan Islam sama-sama merayakan sebab kitalah satu daripada agama yang sama. Dan Saudi dengan Yahudi, Israel, telah adakan hubungan secara sulit. Walaupun negara lain telah mengiktiraf Israel dalam bentuk normalisasi, Saudi masih malu-malu. Dan dari segi konteks hubungan ruang udara, mereka telah membenarkan hubungan antara Saudi dengan Israel. Dan buat pertama kali ketika kita dilanda oleh COVID pada tahun 2021 lepas, buat pertama kali delegasi Israel telah dijemput dengan kapet merah ke Riyadh. Dan maka muktamadlah hubungan rasmi antara Saudi dengan Israel. Tuan-tuan yang saya hormati, sekarang mereka adakan pesta bola di Qatar. Tujuan ialah untuk meluaskan pengiktirafan negara Arab kepada Israel. Walaupun kerajaan masing-masing, Oman, negara Iraq, Kuwait dan UAE telah mengiktiraf secara normalisasi terhadap Israel, tetapi rakyat mereka tidak restu. Rakyat mereka tidak bersama dengan kerajaan mereka. Kita lihat apa yang mereka harapkan, bahawa di Qatar, bahawa seluruh umat Islam akan menerima perwakilan ataupun penuntun Israel selama 30,000 yang datang sengaja untuk melihat hubungan persahabatan antara orang Arab dengan orang Israel. Tetapi hasilnya orang Israel dihalau oleh rakyat sebut negara Qatar. Dan itulah yang sedang berlaku sekarang. Tuan-tuan, negara yang sudah mengadakan hubungan yang rapat dengan Israel termasuk Qatar, walaupun Qatar lah negara Islam, tapi mereka sudah adakan hubungan dengan Israel. Hubungan dagangan. Negara Islam yang ada hubungan dengan Israel dagangan ialah Turki, Qatar, Indonesia dan Malaysia. Dan sama ada kita tahu atau tidak, hubungan ini telah mula menjalar ke negara umat Islam. Dan mereka berharapkan satu masa normalisasi akan dilaksanakan. Dan tujuan mereka adakan pesta bola di Qatar ialah dalam tujuan sama. Bukan sekadar pemain bola, tetapi mereka ada agenda yang lebih besar di sebalik bola tersebut. Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini sebagaimana dicadangkan oleh Turki tadi, sekarang kita bawa ke Mekah dan selesai masalah. Serahkan Jerusalem kepada Yahudi, maka itu penyelesaian yang sebenarnya. Kita bagaimanakah umat Islam dikepung oleh tentera Yahudi setiap masa dan ketika? Pada tahun ini saja 500 orang umat Islam telah dibunuh oleh penjenayah tentera Yahudi di Masjid Al-Aqsa. Dan mereka sebenarnya ingin merancang supaya umat Islam mengiktiraf Israel. Dan itulah sebenarnya yang berlaku. Dan Israel, Jerusalem dijadikan sebagai kapital Israel. Dan Israel akan memerintah dunia daripada Jerusalem. Sekarang New World Order menjadikan Amerika sebagai pusat pada mereka.
Amerika dijajah oleh New World Order, tuan-tuan. New World Order dengan Amerika dua entiti yang berbeza. Sekarang Amerika telah dijajah oleh New World Order. Orang Amerika tidak berhak untuk memerintah negara mereka sendiri. Presiden yang terakhir yang menceritakan peristiwa ini ialah Presiden Kennedy. Presiden Kennedy mengatakan, saya ingin pecah rahsia tahun minggu depan. Walaupun saya seorang presiden di Amerika, saya tidak boleh melaksanakan tugas saya sebab ada orang lain yang memerintah di belakang saya. Dan saya akan pecahkan rahsia ini minggu depan dia ditembak mati oleh Yahudi. Tuan-tuan yang semati, mereka ingin pindahkan pentadbiran New World Order daripada New York ke Jerusalem. Daripada Jerusalem, dia akan merintah dunia seluruhnya. Mula-mula sekali, negara Israel Raya mesti dibina selewat-lewatnya tahun ini. Dan negara itu meliputi antara dua sungai, Sungai Nil dan Sungai Euphrates. Dan oleh sebab itulah sebab kita tengok bendera Yahudi ada dua sungai, atas dan bawah. Dan tanah di antara inilah tanah yang Allah janji kepada mereka mengikut doa mereka. Oleh sebab itu, mereka ada one world leader, one world government, one world region, one world currency. Apa yang berlaku di Semenanjung Arab ialah perancangan pada New Order untuk menjadikan Jerusalem sebagai tempat pemerintahan baru menggantikan mereka, tuan-tuan. Dan inilah berlaku apa yang berlaku. Apa yang berlaku di Ukraine, apa yang berlaku di negara Arab, semuanya telah dijajah oleh New World Order. Dan kita lihat bagaimana perancangan mereka. Ini puaka yang sangat puaka. Namanya Henry Kissinger, yang telah melatih pemimpin-pemimpin negara kita. Tuan-tuan cari siapakah pemimpin negara kita yang dilatih oleh orang ini. Perancangannya pertama sekali hancurkan negara Islam. Runtuhkan negara Pakistan, Iran, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi, Syria, Turki. Itu hancurkan pertama kali. Perancangan daripada New World Order. Ini pemimpin New World Order sekarang. Usianya 100 tahun. Masih hidup, tuan-tuan. Dalam berita ini, perancangan mereka ialah hancurkan negara Arab. Kemudian hancurkan China. Dan tugas Biden ialah hancurkan China. Supaya one world government akan muncul di atas muka bumi. Yang ketiga, ialah hancurkan Ukraine untuk masuk ke Rusia. Orang yang sama merancang. Namanya Henry Kissinger. Dialah yang merancang perang di Ukraine. Tuan-tuan kata Rusia serang Ukraine. Sebenarnya Amerika serang Ukraine. Tuan-tuan merujuk berita CNN kena tipu setiap hari. Sebab CNN adalah lidah Yahudi untuk merdayakan dunia. Sedangkan yang merancang perang Ukraine ialah New World Order. Dan Rusia terpaksa pertahankan negaranya. Tuan-tuan, Ukraine telah berperang antara Yahudi dan New World Order. Dan Rusia bersama Islam terpaksa pertahankan negara mereka. Kenapakah mereka ingin menghancurkan Rusia, tuan-tuan? Sebab force Islam yang terbesar dalam 50 tahun akan datang ialah Rusia. Force Islam yang terbesar dalam dunia akan datang ialah Rusia. Hancurkan Islam bukan hancur Rusia, tuan-tuan. Hancurkan Islam di Rusia melalui Chechen. Itu sebab Chechen telah bangkit menentang Amerika di Ukraine. Menentang New World Order. Yang tuan-tuan di Malaysia masih menyokong New World Order. Dan kita meninggalkan saudara Islam kita di Chechen yang sedang di Rundung Malang, sedang dimasuki oleh New World Order. Sebab Islam sedang berkembang di Rusia. Inilah yang menakutkan Amerika. Mereka mengatakan bahawa kekuatan Islam bukan di Indonesia, bukan di negara Arab, tetapi Moskow, pusat perkembangan Islam yang akan datang. 50 tahun akan datang, Moskow akan muncul sebagai negara Islam terbesar dunia. Tuan-tuan, sekarang umat Islam di Moskow telah berjumlah 30 juta. Dan kita lihat dalam salji, dalam 2-3 hari lepas, hari Jumaat lepas, bagaimana kaum umat Islam yang turun keluar solat Jumaat penuh dalam salji. Dan ini cukup menakutkan New World Order apabila kita lihat Islam sangat besar posnya di Rusia. Ini adalah gambar tahun-tahun lepas sebelum COVID. Bagaimana kaum Islam keluar di Moskow. Jalan-jalan Moskow telah tersekat oleh umat Islam. Dan force Islam sangat ditakuti oleh New World Order. Oleh sebab itu, sebelum mereka berkembang, hancurkan Rusia melalui Ukraine. Itulah sebenarnya proses salji yang sedang berlaku. Ini pemandangan di Moskow. Umat Islam tidak dapat dibendung lagi. Daripada negara komunis,
Putin memberikan ruang bernafas untuk umat Islam, dan umat Islam telah muncul, dan jumlah yang tidak resmi ialah 30 juta. Dan di Malaysia, jumlah kita umat Islam ialah 16 juta. Di Rusia jauh lebih besar puas Islam daripada negara kita. Dan inilah yang menakutkan. Mengikut simulasi mereka pada tahun 2050, 50% daripada penduduk Rusia adalah Muslim. Dan inilah yang dibuat secara simulasi oleh statistik mereka. Dan ini diakui oleh pemimpin agama Ortodok di Rusia. Dia mengatakan the future belongs to Islam. The future belongs to Islam di Rusia. Bukan saja Rusia tetapi seluruh dunia. The future belongs to Islam, bukan untuk orang lain. Oleh sebab itu, sebelum Islam bertapak di Rusia, hancurkan Rusia secepat mungkin. Kata siapa? Henry Kissinger. Tuan-tuan baca buku Henry Kissinger yang terakhir. Dia mengakui misinya di Ukraine gagal. Mereka membentuk peran baru di Taiwan. Mereka bentuk peran baru mereka di Turki. Sebab Turki juga harus dihapuskan. Dan bagaimanakah Turki dengan Cyprus sedang diacukan ataupun digambarkan sebagai peran baru dalam pertempuran yang daripada perancangan yang sama, tuan-tuan. Di Eropah dalam masa 30 tahun, Eropah akan dominan oleh Islam. Mengikut kajian dikeluarkan oleh mereka. Pakar strategi mereka mengatakan bahawa Rusia akan menjadi Islam dalam masa 50 tahun dan Eropah lebih awal 30 tahun. Sebelum Islam bertapak, kita hancurkan dua-dua tempat ini. Itulah yang sedang berlaku, tuan-tuan. Dan perancangan inilah yang di bawah New Order, perancangnya masih hidup hari ini, tuan-tuan. Dia memimpin New Order. Berapa orang ramai pemimpin kita yang dilatih, digroom oleh tokoh ini. Dan setiap pemimpin negara di Asia Tenggara tidak boleh lepas menjadi pemimpin kecuali disahkan oleh mereka. Tuan-tuan, fatwa telah dikeluarkan oleh berbagai-bagai badan fatwa, termasuklah di Indonesia, mengatakan sekularisme, pluralisme, liberalisme ialah pahaman yang sesat, haram untuk dilaksanakan. Hukumnya haram. Dan harus kita kembali dengan rujukan kita yang asal, kita kembali kepada Al-Quran dan kita memakmurkan bumi Allah dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak orang lain. Sebab Allah mengisyaratkan inna dinallahi Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya agama dari Allah ialah Islam, tidak ada pluralisme. Wa may yabtaghi al-islam dina falan yaqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Para siapa yang mencari selain pada Islam tidak akan diterima agamanya. Dan pada hari akhirat nanti dia akan daripada orang yang rugi. Dan ayat Al-Quran juga mengatakan alam tara allazi yazamuna annahum amanu bima anzalallah bima unzalaika wa ma unzila min qablik yuridu an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dan ayat ini mengatakan ada orang Islam yang lebih cenderung untuk mengambil hukum at-taghut, hukum selain Islam. Ada orang Islam yang lebih cenderung untuk mengambil hukum selain pada Islam. Siapa? Apakah kita termasuk? Kita menolak undang Islam dan kita mengambil undang-undang common law yang bercanggah sama sekali dengan Islam. Dan itulah yang barangkali termasuk dalam ayat ini. Mereka yang menolak hukum Allah, mereka mengambil sistem taghut. Dan apakah akibatnya? Sebagaimana yang sebut ini. Dan itulah apakah kita duduk di atas jalan yang benar ataupun sebaliknya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Dalam satu hadis Rasulullah berpesan pada kita yang dibawakan oleh Muhammad, badiru bil amal. Bersegeralah kita beramal dengan baik. Fitanan lail, sebab satu masa akan datang fitnah seperti lail, seperti malam yang gelap. Yusbur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi dia Islam, petang dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbu kafiran. Dan petang dia beriman, pada pagi dia telah hilang agamanya. Dan dengan sebab bidiri, dengan sebab yabi' dinahu bi'adhi minad dunya qalil, dia menjual agamanya untuk akhirat. Dia menjual akhiratnya untuk agama, menjual agamanya untuk dunianya sedikit. Tuan-tuan, seluruh umat Islam, kita bekerja untuk Islam. Kita menggunakan segala-galanya termasuklah ekonomi, politik. Kita menggunakan politik untuk Islam, bukan Islam untuk politik. Dan umat Islam menggunakan segala-galanya termasuk politik untuk Islam. Dan itulah membezakan mereka menggunakan Islam untuk politik. Kita menggunakan politik untuk Islam. Dan itulah perbezaan kita dengan mereka. Genggamlah Islam sebagaimana menggenggam bara api. Ketika zaman akhir,
orang yang memegang kepada Islam sebagaimana mereka menggenggam bara api. Dan barangkali kitalah zaman sekarang yang sedang berdepan dengan masalah yang dipesan Rasulullah, bahawa kita sekarang sedang menggenggam bara api sebab yang seluruhnya telah terlibat dengan sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Dan marilah kita kembali kepada agama Allah yang hanif, dan marilah kita berazam untuk memakmurkan bumi Allah dengan wahyu daripada Allah. Dan itulah harapan kita. Dan saya minta maaf kalaulah saya tersentuh di mana-mana. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.